Tapi itu memori yang sangat saya rasa macam satu penghormatan oleh syarikat saya yang besar tu GLC yang memberikan saya tugasan itu untuk menyantuni timbalan Perdana Menteri kita pada waktu itu. Beliau adalah timbalan Perdana Menteri dan saya sangat Okey, bangga. Putri, cuba you cerita pengalaman you. Datuk Seri Anwar lagi you serve dia. Cuba cerita, I nak tahulah. Ini personally you punya pengalaman kan? I nak tahu. Oh, um, Datuk Seri dia tak banyak kenah. Dia very simple. Apa yang kita serve tu dia okey je. Dia tak ada macam special meal ke apa ke. Tapi every time I serve him, dia memang tak putus cakap, terima kasih Puteri. Jadi saya macam, dia panggil nama lah kan. Pasal selalu saya ramai lah serve VIP. Kadang-kadang pandang pun tidak. Saya tahulah, saya ni kuli je kan. Kita kerja, that's our job kan, untuk serve. Jadi bila dengan Datuk Seri ni, saya rasa, wow, baiknya. I mean, he doesn't have to do that. He really doesn't. But he does, because it's him. Dia jenis yang macam tu. Jadi saya rasa macam baiknya kan. Masa tu, saya tak kenal lah sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, walaupun saya selalu dengar arwah bapak saya selalu cerita apa semualah. Tapi saya macam, okay, he's a minister. That's it lah. Because at that time I was young. I was not I was not interested in politics at all. Tapi dengan Datuk Seri ni, dia memang a very humble guy. Itu saya boleh cakap sejujur-jujurnya. And then pada saya, benda macam ni kita tak boleh nak pura-pura tau. Pasal apa? Nak pura-pura ni penat. Mak saya selalu cakap, kalau kita bohong, kita kena ingat bohong kita tu pasal Kena konsisten. Kena konsisten tau. Tapi kalau kita cakap jujur, kita tak payah ingat pasal it's the same thing all over again. Kan? Jadi pada saya tak kisahlah orang nak kata saya ni penjilat ke, apa ke, nak ampu ke. Bukannya Datuk Seri is in this room anyway. Saya cuma ceritakan pengalaman saya dengan Datuk Seri. Waktu tu dia belum, saya tak ingat whether dia TPM ke tak. Saya rasa, I have to check lah, I can't remember. Because the flight was 92, 93. Masa tu penerbangan resmi MAS memang dengan kuncu-kuncu dia lah. Saya ingat masa tu Kementerian Pendidikan kot. Tapi I have to be honest lah, I didn't like his entourage. Entourage dia macam sombong gila nak mampus. Tapi Datuk Seri seorang je yang baik. Dia pernah satu ketika dia terselamat lah. Sepatutnya dia naik penerbangan bersama dengan Menteri Pertanian Sabah. Tak salah waktu itu. Dan dia tak jadi naik flight tu. Dia akan naik flight kemudian. Ada urusan lain, dia tak dapat naik sekali dengan menteri itu. Dan kapal terbang tu terempah di Sabah. Ingat tak? Menteri Pertanian Sabah. Itu tahun bila tu? Heli. Abang Din, Heli. Yang terempah, nama tempat dia, tempat apa nama kat Sabah tu? Mati semua. Dan sepatutnya benda tu dinaiki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang heli tu Datuk Yahya, yang Pahang ni janda baik ni. Sepatutnya Tan Sri Yahya, sepatutnya Datuk Seri Anwar naik heli tu. Dia bersama dengan Tan Sri Yahya untuk melawat kilang DRB Haikong. Pengerusi DRB Haikong. Dia sebenarnya bukan abawan, dia nak menziarah arwah mak kepada Datuk Seri Yahya, Tan Sri Yahya masa tu. Dia nak ziarah mak dia, sebab sebelum berangkat tu arwah Tan Sri Yahya singgah rumah Datuk Seri Anwar untuk tanya nak ikut ke tak. Tapi Datuk Seri kata tak ikut. Macam mana tak jadi ikut. Dan helikopter tu terempah di janda baik. Yes, betul. Maklumat tu kita orang pun dapat tahu sebenarnya. Kita pun dapat tahu. Ramai yang dah dapat tahu cerita ni cerita sebenar. Dua kali lah flight dia yang dia bernasib baik. Dan satu lagi Kak Wan. Ada satu kereta dia terbabas dekat Pulau Pinang. Dia balik kereta tayar Mercedes dia tercabut tu, terbabas. Kan? Itu satu cubaan kepada Kak Wan lah. Waktu tu Anwar lah penjaga. Kak Wan dalam program dia, kereta tiba-tiba tercabut dan bawa ke pemain rasa pelik. Dia kata,
kereta Mercedes ni payah tercabut tayar tau. Dia kereta mewah kan? Kereta mewah ni dia punya security dia cukup kuat. Kan? Of course. Memanglah. Dan kereta kita yang beli murah Proton pun payah jumpa lah tengah jalan tiba-tiba tercabut. Tiba-tiba Dia mesti tercabut. mesti ada That's longgar-longgar main goyang-goyang dulu. Dia kata Mercedes takkan ada skru yang macam tu. Dan nasib baiklah pemandu waktu itu buat laju dan kereta tu dapat berhenti baiklah. Waktu cabut tu dapat ke tepi jalan kan. Itu Kak Wan pernah berlaku. Waktu Kak Wan dalam kereta tu. Sebab tu kita sekarang ni risau sebab Dr. Sanaudin kuat bekerja. Ke mana-mana pergi luar negara naik kapal terbang. Kadang-kadang kita doa je lah yang boleh. Kita risau kadang-kadang perancangan orang. Supaya Tuhan jaga dia. Itu yang kita harapkan. Yang lain tu luar kawalan kita. Bawan, saya nampak kat sini kan, pihak berkuasa lah, kena bagi security tahap tertinggi lah, maksimum lah pada. Sekarang ni pun dia, security dia tambah sekarang ni. Selepas daripada dia kecam Israel ni, dia punya pengawal dah bertambah. Kalau kita tengok mana-mana program dia pergi, bertambah pengawal dia. Kan? Selepas dia mengecam Israel tu. Apatah lagi sekarang ni, apabila dia tidak membenarkan kapal berlabuh tu, lagilah Israel marah. Dan Israel ni dia ada geng dia, Mossad ni. Dia mata-mata dunia dia ada. Betul. Bahkan Mossad dalam tweet dia, ataupun X dia tu, mention nama Anwar tu. Dia marah betul dengan Anwar. Yelah, dia marah lah sebab tapi untungnya, apa semua. Tapi untungnya Mossad ni, dia kalau negara lain, dia kena hantar ejen tau untuk jatuhkan pemimpin. Tapi dia Malaysia ni, Mossad kena tak payah hantar ejen lah. Pasal dalam Malaysia dah rakyat Malaysia kerja hari-hari jatuhkan dia. Tak payah hantar ejen. Tak payah hantar ejen. Mossad kata tak apa. Di Malaysia tak payah hantar ejen sebab golongan lebay di Malaysia pun memang kerja dah hari-hari nak jatuhkan Anwar. Ada buat tabung RM10 nak jatuhkan Anwar. Jadi kita tak perlu hantar ejen lah. Itu untung Mossad tu. Apa khabar lah kan Walontek tu yang buka tabung RM10 tu untuk kita tanyalah dia berapa dah terkumpul sekarang. Aina baru nak tanya dah berapa dah dia orang kutip lah. kan berapa dah dia orang kutip tu dah terdesak sangat tu sampai tu itulah saya pernah dengar Abang Wan punya live sebelum ni berkenaan dengan Walontek seorang tu. Walhal kan dia tu kan beruntung tau, dia baru 2-3 hari jadi ahli keadilan. Dia tak ada jawatan besar pun tapi kan Datuk Seri Anwar angkat dia sebagai calon untuk lawan Datuk Seri Azalina tau dekat Pengerang. Ya? Engkau pernah naik nama calon? Mana ada. Kalah lah engkau dengan Layang. Itulah pasal. Walhalnya kita ni kan tu bukanlah saya nak apa tu tapi dia sepatutnya bersyukur sebab dia baru sehari 2. Kita ni kan, tapi saya tak sakit hati pun. Alhamdulillah. Tak apa Abang Wan. Orang buat kat kita. Abang Wan tengok orang yang buat saya tu kan, dia tak ke mana pun. Tengok politik dia pun dah nak berakhir dah pun. Dia kalah daripada Z pun. Padan muka dia. Dia buat saya. Ya? Kau kena faham. Perjuangan biasa dalam parti keadilan ni, perjuangan asal. Pertama, saya lebih kurang umur Abang Wan tinggi sikit daripada saya lah. Perjuangan parti keadilan ni kita lebih pada apa tau? Fikir tentang anak cucu cicit kita. Betul tak Abang Wan? Ya, betul. Sebab tu saya cakap Abang Wan, saya sepatutnya kan memang wajar saya dicalonkan. Wahal kan orang tu dah tanya saya dah. Saya ni orang mana? Saya asal mana? Saya cakap lah saya asal sini. Okey, kalau kau bertanding parlimen, kau rasa negeri mana yang kau okey? Saya kata kalau saya bertanding parlimen, saya pilih Kedah. Saya cakap. Sebab Kedah tu memang kampung kedua saya lah. Kan masa tu saya memang ada kampung kedua saya lah kat Kedah. So lepas tu okey. Saya cakap lah tak kisahlah kalau nak bagi saya parlimen. Saya cakap tak apa, saya hantar resume saya cantik-cantik Abang Wan. Saya apa yang saya tak pernah buat. Saya pernah menyandang jawatan Ketua Penerangan Wanita Pusat, Ketua Penerangan Wanita Negeri. Kan? Saya pernah menggantikan apa tu Mak Lampir tu untuk berceramah tau dekat Melaka, dekat Negeri Sembilan. Saya pernah gantikan dia. Dia kata, kau gantikan aku lah. Kadang-kadang bila kalau nama tak nak calon tu ada hikmah. Kan? Ya, betul. Ada hikmah dia. Kalau mungkin kita jadi calon, kemudian kita tak menang. Jaranglah orang yang tak menang ni akan jadi calon lagi. Jadi kemungkinan rezeki kita apabila kita boleh menang.
Mungkin kita calon betul. ketika kita boleh Mungkin menang. Allah Jadi rancangkan begitu, kita tak ah, tahu kan Bawan kan? mungkin kalau Allah bagi sekarang, kau kalah. Bila kalah, Hmm, payah. Biasanya orang dah kalah ni jarang sangat parti letak rezeki lagi. Kecuali Cikgu Bat. betul. Cikgu Hmm, Bat ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tatang dia macam minyak penuh minyak tahu. yang penuh, betul, betul. Dia Tapi dia tak sedar diri. berkali-kali jadi calon. Orang lain tak merasa, dia merasa. Pasal isteri dia tu ada kena-mengena dengan keluarga Anwar. Jadi Anwar beri Hmm, kesempati dengan dia. Waktu dia jadi ketua cabang Rembau dulu, Cikgu Bat ni, dia bergaduh dengan pengurusi keadilan Datuk Kamarul Bahrain. Dia betul. bergaduh. Kamal Bahrain. Bila Anwar tengok dia bergaduh, Anwar kata kalau kau bergaduh dengan pengurusi, tak ada chance lah kau jadi calon, betul tak? Pengurusi takkan calonkan nama kau. Jadi cara Anwar nak selamat Cikgu Bat macam mana? Dia pindahkan Cikgu Bat di Dun Sungai Aceh, Penang. Dan Dun itu ada peluang untuk menang. Memang ada Ya. peluang untuk menang. Tapi bila bertanding di situ, datang pula Ustaz Yusni Mat Piah PAS pergi masuk. Walhal kursi itu dah Dan dia disepakati. dah lock untuk Ah, kita, betul. Tapi tiba-tiba sekarang Ustaz dia Nur tak nak Supiah mengurus masuk. lepas. Itulah Tiba-tiba saya Ustaz- pelik. Tiba-tiba Ustaz Nur Supiah masuk dan pecah undi, BN Pecah. menang kat situ. Hmm. Kan? Ustaz Husni Mat Piah pula hilang deposit kat situ. Itu pun Cikgu Bat tak boleh fikir bagaimana Anwar punya jaga dia. Nak bagi dia menang. Hantar kursi yang boleh menang. Dan PAS pergi kacau dia. Dan sekarang ni dia semua PAS. Itulah. Kau tengok. Tak sedar Dan diri. hari-hari dia duk hentam Anwar. Hmm. Kan? Dan kalau kau tengok status dia terbaru, direct dia hentam Anwar. Kan? Berkenaan dengan isu Ashabul Kahfi apa semua ni, direct dia hentam. Dia sebut Anwar tu memang ada kes liwat lah apalah, aku tahu. Ya Allah, tak kenal budi. Orang macam ni hidup dia takkan senang. Sebab itu dia sentiasa susah. Sentiasa susah. Betul. Betul, Bawan. Dia akan sentiasa susah. Dia akan sentiasa susah sebab rezeki dia tersekat sebab dia buat macam tu dekat orang yang dia menganiaya dan memfitnah orang yang sebaik PM10 kita tu. Betul saya cakap. Takkan ke mana lah dia tu. Okey, kita bagi Syed sebab aku nak tutup sekejap lagi. Syed, teruskan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya rasa best lah pasal apa ni yang Aina dengan Puteri cakap pasal apa? Pasal helikopter tu. Itu memang benar lah. Itu zaman-zaman saya lah kan. Zaman-zaman saya memang sokong Anwar gila-gila lah zaman tu kan. Tapi memanglah Mahathir ni dah lama dia anti dekat Anwar ni, tapi dia tak tunjuk dengan cara biasa. Dia cubalah nak buat sesuatu. Anwar Allah Taala memang nak selamatkan dia lah, tapi dia cuba lagi sekarang ni, dia cuba lagi supaya Anwar tidak jadi Perdana Menteri pula kan. Saya tengok dia cuba banyak kali supaya Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Sedangkan dia berjanji selepas 2 tahun nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau seorang tu berjanji, dia setahu saya lah, Mahathir ni kalau dia berjanji dia tak mungkin janji. Tapi yang hari tu dia berjanji, sebenarnya dia bertalam 2 muka. Dia memang tak akan bagi kat Anwar. Dah banyak kali dah tahu dia tak akan bagi dekat Anwar. Tapi itulah sebabnya Anwar sangat percayalah dekat dia. Saya pun heran macam mana Anwar boleh ketika dalam penjara, Anwar boleh calonkan dia sebagai Perdana Menteri. Wahal ketika itu Pakatan Rakyat memang boleh menang. Dia orang dah nak swing dah. Semua ada persen nak swing kepada Pakatan Harapan. Tapi ketika itu Mahathir pandai. Mahathir dah tahu dah ini Pakatan Rakyat akan menang. So dengan tiba-tiba dia masuk dekat Pakatan Harapan. Bijak mamat tu lah. Tapi kenapalah Anwar tak baca ketika tu. Saya sedih lah. Ketika tu Pakatan Rakyat dah boleh menang dengan selesa dah. Dan tak ada jadi politik cacah merebah sekarang ni. Yang seperti Dia sebenarnya waktu tu apabila nama Mahathir naik ni, apabila Anwar dalam penjara, betul tak? Kita tidak ada pilihan. Kemudian Pakatan Harapan bersyarat. 2 parti dah awal-awal bersetuju untuk angkat Mahathir sementara waktu Anwar keluar, iaitu DAP dan Amanah. PKR masa tu belum buat keputusan. PKR adalah parti yang paling lambat buat keputusan. Sebab kita nak rujuk kepada Anwar dulu. Kan? Dan bila dirujuk kepada Anwar memang keberatan asalnya. Kan, keberatan untuk nak terima Mahathir pasal Anwar tahu Mahathir ni macam mana. Dia lebih mengenali Mahathir ni lama. Dia tahu dia hati kecil dia mungkin dia tak percayalah. Tetapi bila tengok rakan dalam gabungan DAP dan Amanah dah setuju. Jadi atas alasan Anwar kata tak apalah, kalau dah kita berbalah sama kita, macam mana kita nak menang pilihan raya? Anwar kata gitu kan.
Jadi yang pentingnya rakyat, dia kata. Cuma kalau kita baca balik tulisan tangan Anwar, apabila dia membenarkan Pikat menerima Mahathir, ada pesanan yang Anwar tunjuk, Anwar berikan. Kan? Kalau kau baca ada surat yang dibarrelkan tu, tulisan tangan Anwar. Apabila dia membenarkan Pikat keputusan terima Mahathir, ada pesanan. Dia pertama, dalam yang penting dalam surat tu dia sebut, kan, kita kena berhati-hati sebab orang yang kita angkat ni orang yang kita lawan puluhan tahun dan orang ni telah menzalimi kita, kan, dan kita kenal dia, tapi kita berhati-hati. Itu dia pesanan Anwar. Itu je pesanan Anwar. Dia kata berhati-hati. Sebab itulah bila dia keluar penjara, dia tidak berada dalam kabinet. Dia tak nak berada dalam kabinet. Pasal dia tahu dah, kalau dia berada dalam kabinet, nama Anwar akan busuk sekali dalam kabinet Mahathir. Sebab itu Anwar kata dia tak nak jadi menteri. Lepas itu orang tak ada timbalan. Sementara waktu dia tak nak. Kan, dia berada di luar kabinet. Sebab dia nak tengok Mahathir daripada luar. Kan, apa kau buat? Abang Din, Ya. ini pandangan saya saya punya pandangan lah. Bagi saya Anwar adalah pecatur politik yang lagi hebat daripada Atok Saka. Kenapa Ini pandangan saya Sebenarnya perancangan ni memang saya rasa sebab isu masa langkah Sheraton tu berlaku pun dia dekat rumah. Ada buat tazkirah semua. Steady je. You perasan tak? Bagi saya perancangan ni sebenarnya dia memang dah tahu benda ni tidak akan dapat berlaku jadi Perdana Menteri. Waktu bersama masa PRU yang ke-14 tu lah. Ke-15 tu. Ya, sorry, ke-14 apa? 14. 14. Bagi saya sebenarnya Datuk Seri Anwar dia dah tahu benda ni. Orang yang masuk sumbat kau, menghina kau, macam nak erak, kau bayangkan, kau rasa kau boleh percaya ke orang macam tu? Saya rasa Datuk Seri Anwar dia takkanlah Datuk Seri Anwar tak sebijak itu. Bagi pandangan saya lah. Sebab itu malam dia tak lepas Bawan. Selagi dia tak lepas daripada jerigi besi tu, selagi tu dia tak boleh buat apa-apa. You faham tak? Jadi bila ada peluang tu, memang dia akan tahu benda ni akan berlaku. Dia akan jumpa Datuk Seri Anwar. Saya rasa benda ni kadang-kadang kita gini tau, pandangan saya. Kita nampak orang tu macam bodoh tau. Tapi sebenarnya orang tu lebih pandai. Sebab dia lebih banyak diam diri. Itu pandangan saya lah. Nak tambah sikit, saya nak habiskan Bawan sikit lagi. Lepas tu Bawan, setelah dia jadi Perdana Menteri, tengok Bawan tengok dia punya strategi tu Bawan. Dia angkat ahli-ahli UMNO masukkan dalam bersatu. Lepas tu dia pecahkan PKR. Kacau Azmin supaya Azmin ni keluar daripada PKR. Dia memang nak lemahkan Anwar Ibrahim supaya Anwar Ibrahim ni dan parti PKR ni mati begitu saja tau. Lepas tu dah buat macam tu, hari ni dia cuba lagi menggunakan segala harta benda dia, kekuatan dia, menggunakan daim. Cuba Abang Wan fikirlah. Dia punya strategi selagi orang tua ni ada dekat muka bumi ni, dia tak nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dia rasa dia tercabar kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Dia rasa susah hati kalau Anwar jadi Perdana Menteri, akan kacau anak-anak dia, kekayaan anak-anak dia, kekayaan daim, kekayaan kuncu dia yang dia dah bela selama 22 tahun tu. Dia dah bina dia punya empire, semua dikacau oleh Anwar. Anwar tahu benda-benda ni apa Anwar nak buat, tapi Anwar ni dia buat, setahu saya lah, nampaknya Anwar cuba buat slow lah. Anwar dia tak ada tergopoh-gapah. Saya tahu Anwar ni dia ada satu strategi. Tapi kita sebagai penyokong bertahun-tahun kan, kita rasa kecewa lah. Kenapa Anwar ni terlalu lambat nak buat sesuatu perubahan pada situ bangka yang dah jatuhkan Anwar. Lepas tu dia busukkan nama Anwar. Sampai sekarang orang kata dia perkara-perkara yang tak elok, mengatakan dia pelantang dan sebagainya, terhina sebagai seorang Perdana Menteri. Tahu apabila hina, Allah Ta'ala naikkan darjat dia. Kita faham Allah naikkan darjat dia, Allah majukan dia ke depan lagi. Hari ini negeri-negeri yang ditakbir oleh pembangkang minta bantuan dia. Banjir-banjir yang berlaku mengharapkan Anwar bagi duit. Anwar pergi bagi duit. Bagi lagi 50 juta dan bagi setiap yang menghadapi banjir yang malapetaka tu, dia bagi lagi seorang 1,000. Mana ada zaman Mahathir dulu, dia lanyak lagi Kelantan ada lah. Dia pantai cukup-cukup. Tapi hari ni Anwar, saya bab tu saya selut lah, dia sabar, dia punya kesabaran dia tinggi. Itu je lah, wallahu alam bisawab. Bolehlah yang sebab dia bukan pendendam, itu aja.
Dia datang jadi Perdana Menteri, dia banyak kali beritahu. Kan? Dia bukannya pendam. Kan? Kalau dia nak berdendam, ramai dah masuk sekarang ni. Tapi dia tak dendam. Dia serahkan pada pihak berkuasa siasat. Dan dia pesan dengan pihak berkuasa, kalau kuat kes bawa. Kalau tak kuat kes jangan bawa. Takut terkena pada orang yang tidak bersalah. Dia tak naklah orang yang tidak bersalah masuk penjara. Sebab dia pernah rasa macam mana orang yang tidak dizalimi masuk penjara. Dia tak nak berlaku pada orang lain. Sebab itu dia berikan kebebasan sepenuhnya pada polis, SPRM, buat kerja. Lambat, memang lambat. Kita kadang tak sabar kan. Tapi itulah kita dapat Perdana Menteri yang bukan pendendam. Dia tak macam Mahathir. Dia dah angkat sumpah dapat masuk Perdana Menteri. Terus buru Najib tu macam nak gila. Oh, nak sangat sumbat cepat. Kan, betul buru seorang-seorang. Itu pendendam. Tapi Anwar bukan pendendam. Dia dah cakap dah kan. Kalau ada kes, kau jawab kat mahkamah. Kalau kes tak kuat, jangan bawa dia. Nanti teranai orang yang tak bersalah. Itu style Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi orang macam inilah yang dikatakan zalim lah, diktator lah, lebih zalim daripada Mahathir lah. Aku tak tahulah berapa orang yang masuk penjara tanpa bicara. Zaman Mahathir puluhan orang masuk penjara tanpa bicara. Zaman Anwar seorang pun tak ada. Dia masuk penjara tanpa bicara, semua dibicarakan dengan baik dan dia tak campur tangan. Betul. Dia tak campur Itulah tangan. yang saya pelik. Celah mana yang dia kata zalim sangat Datuk Seri Anwar ni. Saya betul-betul termenung memikirkannya, Bawan. Saya termenung juga memikirkan yang bab Ashabul Kahfi ni. Tak mana yang kita ni hina ulama'. Takkanlah tak boleh tegur langsung. Itu yang saya pelik tau. Saya pelik Yang dengan dia otak panggil, dia. Sangat-sangat dibelenggu. yang dipanggil program-program tu semua ulama'. Setiap bulan dia panggil kat Seri Ya, Perdana. betul. Macam mana kau nak kata dia anti ulama'? Perdana Menteri lain tak pernah buat pun benda tu. Kan? Itu kadang-kadang orang nak cari salah ni macam-macam. Mahathir ni kita tahulah memang dia dengan Haji Hadi ni berdulu kamcing. Dan Haji Hadi pun mengaku bahawa dia pun adalah mastermind di dalam langkah Sheraton tu. Haji Hadi mengaku dia berpakat dengan Mahathir. Kan? Untuk nak jatuhkan kerajaan PA. Pak Abawan, dia gelarkan diri dia ulama'. Ulama' yang menjatuhkan kerajaan itu adalah haram, dia tak tahu. Dia tahu kerajaan yang dipilih oleh rakyat dijatuhkan. Sedangkan dia pernah cakap, apabila kita menjatuhkan satu kerajaan yang telah dilantik oleh rakyat, maka haram hukum dia. Tapi dia sendiri langgar. Apakah itu ulama'? Tuhan dah tunjuk dah dulu. Tuhan dah tunjuk dulu peristiwa yang berlaku kepada parti dia sendiri di Perak. Apabila Menteri Besar daripada parti PAS, Wabi Nizar, dijatuhkan melalui pengkhianatan 3 adun. Kan, 3 adun lompat. Kan, jatuh Wabi Nizar. Waktu itu apa PAS kata? Dia kata berdosa, haram. Kan, pengkhianatan. Allah akan laknat. Oh, salawat hajat, PAS waktu itu. Ada yang berbaring depan istana Sultan Perak nak menghalang angkat sumpah. Mereka bersidang bawah pokok, dun bawah pokok. Punyalah PAS marah pengkhianatan. Ini Allah laknat. Kan, siapa yang ambil kuasa ni tidak berkat, gaji mereka haram. Waktu kuasa daripada parti mereka hilang. Tetapi bila dia nak dapat kuasa dia boleh. Time dia nak buat dia boleh. Sepatutnya peristiwa di Perak itu menjadi pengajaran kepada PAS. Bagaimana rasanya orang dikhianati. Janganlah kau khianat orang lain. Ini tak. Waktu engkau jatuh, engkau marah orang menjatuhkan kau. Tapi bila kau nak berjatuhkan orang boleh. Ini masalah dia. Sebab tu aku cakap ulama' macam ni adalah ulama' yang politik, ulama' yang tidak kepentingan. Kan? Itu yang masalah sekarang yang menyesatkan kita orang Islam ni, yang percaya pada ulama' macam ni. Itulah dia. Kalau orang baca sejarah perjuangan PAS, orang tahu. Orang tahu. Dia pernah jadi kerajaan bukan baru, bukan 3 bulan saja. PAS pernah jadi kerajaan tahun 70-an dulu bersama dengan Barisan Nasional. Tahun 70-an PAS pernah bersama. Jadi kerajaan. Ini kali kedua ni. Yang 3 bulan tu kali kedua. Dan kali pertama dia jadi kerajaan, satu apa Islam pun dia tak bawa waktu itu. Masa itu pelajar-pelajar masih pakai skirt. Orang lelaki masih seluar pendek. Cikgu-cikgu pakai skirt. Waktu PAS lagi kerajaan. Tak buat apa. Bank Islam tak wujud waktu itu. Universiti Islam tak wujud. Benda ni wujud waktu Anwar berada dalam Barisan Nasional. Baru nampak penerapan nilai Islam tu berjalan. Ada Universiti Islam, ada Bank Islam, pelajar-pelajar dah mula menutup aurat. Itu zaman Anwar berada dalam Barisan Nasional. Waktu PAS berada dalam kerajaan tak ada. Macam mana PAS tahun 70-an, macam itulah PAS yang ada 33 bulan. Dia tak dapat buat apa. Bila tanya kenapa tak buat, ada alasan dia bagi. Macam 33 bulan kan. Bila kita tanya kenapa tak buat, kerengga. Itu alasan dia. Kan?
Kerengga. Padahal boleh je kalau kau nak buat. Tak ada siapa kacau pun. Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin bukan PH. Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin, geng kau sendiri, UMNO. Tengok Tuhan tunjuk. Kan? Bila kau khianat orang akan khianat kau balik. Tak payah PH jatuhkan Muhyiddin itu hari. Yang jatuhkan Muhyiddin adalah UMNO. Patutnya Muhyiddin muhasabah dirilah, patut bersara lah. Cukup-cukup lah buat dosa tu. Kan kau dah, Tuhan dah balas dah, Tuhan dah tunjuk dah. Kau khianat orang kawan kau sendiri yang khianat kau. Cuma Sekarang ni Abang Wan, Abang Wan, saya nak bagi tahu sekarang ni dia orang punya model superandi, dia nak mengalihkan arah cerita-cerita Ashabul Kahfi ni, dia nak alih kepada Ashabul Kahfi. Dia tak nak kita ulas pasal isu ilham. Ini model superandi dia orang tau. Saya dapat maklumat ni supaya dia nak mengalihkan berita yang hot ni, berita yang hot ilham ni semua, berbilion punya cerita ni. Pesisir pantai apa benda semua ni. Itu perancangan dia, tapi Tuhan aturkan. Selepas peristiwa Ashabul Kahfi ni, beberapa orang ustaz yang selama ini tidak berkomen tentang PMBek, mereka dah tampil sekarang. Berapa banyak ustaz-ustaz lain, ustaz bebas kan, yang telah pun tampil dan menceritakan perkara yang sebenar. Dan kebanyakan semuanya menjedahi pada PMBek. Bahkan Ustaz Zamihan tu, pengerusi Aswaja tu, itu orang keras tu. Ustaz Zamihan ni memang jenis keras punya orang kan. Boleh kata tak pernah setuju dengan kerajaan ni. Masa kita kerajaan PH 22 bulan dulu pun Ustaz Zamihan hentam kita kuat. Hentam Anwar pun kuat, Ustaz Zamihan ni. Tapi baru-baru ni lah isu Ashabul Kahfi, Ustaz Zamihan kata apa? Sewaktu Anwar berucap, saya berada depan dia. Ustaz Zamihan kata. Dan Anwar tak kata pun seperti mana Ustaz Idrus kata. Ini Ustaz Zamihan sebut. Jadi banyak ada orang akan tampil membela lah. Kecuali wala-walaon yang memekakkan telinga. Itu je lah. Wan, saya nak tambah sikit je Wan. Wan tengok PAS ni dia berkawan dengan siapa semua dia bergaduh. Mula-mula dia zaman sebelum Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, lepas tu dia berkawan dengan kita, lepas tu dia berkawan dengan UMNO, selepas dia berkawan dengan UMNO, sekarang dia berkawan dengan Bersatu. Bersatu ni adalah tali hayat dia yang terakhir Wan. Selepas ni kalaulah dia bergaduh pula dengan dengan Bersatu, ke mana arah tuju dia nak pergi Wan? Dia tinggal seorang-seorang. Dia kalau parti yang dia bertanding atau 40 kerusi ke 50 kerusi, dia tak boleh buat kerajaan. So dia akan bergantung pada parti lain untuk dia memerintah. Tapi ini yang talian ayat dia yang terakhir. Kalau Adi Awang lah, selagi Adi Awang ni masih hidup lah, saya rasa kalaulah Sam ke Dr. Sam take over, saya rasa lain perancangan ini akan jadi. Mungkin dia akan berbaik dengan Anwar Ibrahim dan membuat satu versi baru kan. Saya rasa lah, Allah alam bisawab. Tapi selagi ada Adi Awang yang dia benci dengan Anwar Ibrahim ni, dia ada anti sikit dengan Anwar Ibrahim. Dia rasa macam sepatutnya dia lah yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Dan mereka dua-dua daripada ABIM, selalunya dia rasa macam Anwar Ibrahim ni selalu ke depan, dia tertenggelam. So, itulah saya nampak Abang Wan. Terpulanglah Abang Wan. Rasa macam mana Abang Wan? Tuan Syed, saya sangat setuju dengan Tuan Syed. Memang saya setuju. Saya nampak sangat betapa hasadnya hati Haji Hadi ni kan terhadap PM kita. Memang dia rasa dia selalu kalah dengan PM 10 kita ni. Memang dia nampak. Saya kaji benda tu, saya perhati, saya nampak. Bagi dia kan kalau terpaling Islam dia. Tapi kenapa Datuk Seri Anwar orang yang nombor 11 paling berpengaruh Islam di dunia? Mengapa bukan dia? Itu lagilah dia sakit hati. Lepas tu kan bila ada pernah sekali dia cuba untuk apply jadi doktor kehormat. Doktor kehormat untuk doktor kehormat ni sakit hati kat mana? Duk baca hati orang. Doktor kehormat ada satu universiti tu tau. Tapi dia tak dapat sebab dia rasa macam dia tenggelam sebab Datuk Seri Anwar memang fellow universiti kat luar, pernah menjadi seorang penceramah untuk universiti dekat luar semua kan. Jadi kan di situ kalahlah dia. Sebab tu saya nampak di situlah memang betul lah Tuan Syed kata tu. Saya hanya menyokong dan menambah sikit apa yang statement Tuan Syed cakap tadi.
Betul Cik Aina. Cik Aina betul overdoing apa yang Cik Aina cakap. Saya memang nampak samalah macam itulah dia. Dia memang dia ada Walaun seorang ni. Kita dengar apa Walaun ni nak cakap. Silakan Walaun. Okey, kita bagi Nasrul. Buka mic Nasrul. Nasrul buka mic. Yang pondok babit Tok Guru tu, apa masalah? Ada Tok Guru tu kacau hidup hamba ke? Ada kacau ekonomi hamba ke? Jangan nak gelak. Aku nak cakap kat hang, jangan nak gelak. Hang merayam siapa? Lelaki hang tak bagi kasih sayang ke apa? Masa itu kan kau punya hujah. Hujah tu bagilah Bukan yang kira ada benar hujah. Masalah hang ni mengkak. Hang timbul-timbul, hang duk kutuk orang, Tok Guru. Awak mak pak hang ajak cara kutuk orang ke? Siapa dia kata kutuk? Kutuk, tak ada orang kutuk pun. Tak ada Yang orang duk sebut Tok Guru Haji Adi, yang duk kata Tok Guru Haji Adi sakit hati lah apa awak yang Tok Guru Haji Adi heran sangat ke? Nak banding kat Tok Guru Haji Hadi tak pernah kutuk orang ke? Kalau dia ahli politik, kalau Tok Hadi, kalau Tok Hadi tu ahli politik, kalau Tok Hadi tu orang politik, dia kena juga menjawab orang politik. Kalau tidak, jangan jadi orang politik. Kalau tidak mahu ditegur. Duduk dan diam. Jadi tok guru je dekat surau dengan madrasah ke, kat Masjid Rusila ke, mak nak mandi bogel pukul 3-4 pagi ke, sila. Jangan jadi ahli politik. Kalau tak sanggup ditegur, tak sanggup di orang kata orang cakap dia apa-apa. Kalau tak nak. Tapi bila kau buat PM kita orang, buat kat kita orang punya penyokong semua macam-macam, boleh Tak nak pula kau tegur. Letak kata dia mandi bogel. Aku nak tanya hang weh Jin. Hang kata dia mandi bogel. Bukan aku yang kata. Dah nampak ke? Dia sendiri Weh, mengaku betina. dekat Twin X. Weh, jalan pun lagi mulia daripada hang tahu cerita. Hui. Wah, bahasa. Oh, inilah. Oh, bagus. Tanya. Inilah anak murid Tuan Guru. Aku ingatkan dia ada hujah yang baik. Aku naikkan dia. Dia nak bahasakan kita je, Abang. Kejap Aina. Kalau dia kata kau nampak ke Haji Hadi mandi bogel, memang aku tak setuju pun sebenarnya benda tu. Dan Anwar pun cakap dalam parlimen, dia tak setuju hujah tu. Pertama sekali kita tak nampak. Dan kalau nampak pun tak baik kita aibkan. Tapi Bapak Walaun ni dia tak nampak tentang Anwar tu pun dia sebut. Kan? Walaupun dia tak nampak. Dia sanggup lakukan kazah walaupun dia tak nampak. Kan? Jadi itulah kita katakan bila Tan Guru dia, Tok Guru dia, kan, hang nampak ke? Tapi bila dia tuduh Anwar Ibrahim, kan, dengan tuduhan kazaf, tak nampak pun. Tapi dia tuduh. Orang lain boleh. Ni puak-puak ni yang kita katakan khawarij. Ciri-ciri khawarij ini tadi. Saya sengaja je Bawan. Saya saja je Bawan. Sebab apa tahu? Saya geram. Sebab dia tak pernah rasa apa yang kita rasa bila dia tuduh PM kita. Wah, bila dia bahasa, tengok bahasa walaun kat dalam ni. Apa Cuma bahasa aku nak beritahu macam ni lah. Sebelum aku tutup macam ni lah. Kan? Macam mana akhlak Anwar. Kan? Dia akhlak dia macam mana? Dalam parlimen semua boleh tengok. Apabila Syahidan Kasim bangun. Dia kata macam mana ada orang Ahmad Said, pengurusi BN di Terengganu berkempen. Cerita pasal Tok Guru Haji Hadi mandi kolah telanjang kan. Bila Syahidan kata macam tu, Anwar terus bangun. Dia kata saya tak setuju. Tengok. Dia bangun. Walaupun yang cakap tu pengurusi Barisan Nasional Terengganu, Mas Said tu kira BN bersama dengan kita, Kerajaan Perpaduan. Walaupun kawan, Anwar bangun dia kata saya tak setuju. Maknanya Anwar tidak setuju kempen macam itu. Kempen serang peribadi macam tu. Kalau tak betul dia jadi fitnah. Kalau betul pun salah. Walaupun kau nampak dia mandi telanjang, kau tak boleh cerita dengan orang. Sebab agama ajar kalau kau aibkan orang satu hari, aib kita akan terdedah. Kita manusia semua ada aib sebenarnya. Cuma besar dan kecil aja. Dan kita rasa macam bersih sebab Tuhan lindung aib kita. Kalau Tuhan buka, sebab tu jangan cerita benda yang kita tak tahu. Macam kes isu ustaz budak. Kalau kita nak main politik boleh. Ustaz budak tu yang akan tangkap, masuk mahkamah. Dia penjarakan, dia punya kompas kuat, berkempen untuk PAS. Pernah tak kita jaja kisah dia? Tak nak, kita tahu dia ada keluarga. Kan dia bukan adik-beradik. Buat apa kita nak aibkan dia? Azmin Semburit tu pernah tak kita jadikan bahan kempen dan ceramah politik? Tak ada. Walaupun ada video. Sebab pada kita Azmin tu ada isteri, dia ada anak. Bahkan dia ada menantu.
Kan dia ada maruah, jangan kita aibkan dia. Tapi puak ni tak kira. Seolah-olah Anwar ni tak ada bini, seolah-olah Anwar ni tak ada anak, seolah-olah Anwar ni tak ada cucu. Hentam habis besar sampai ke peringkat Dajjal pun disebut pada Anwar Ibrahim. Kita tak sampai ke tahap itu. Kita mengkritik Haji Hadi, kita kata dari segi apa yang dia sebut. Bila dia kata pikat lawan Al-Quran, itu kita jawab hujah. Kita lawan Ustaz Zaidrus atas kenyataan dia. Bukan kita kutuk dia. Walau Ustaz Zaidrus tu ada je video orang sebarkan, kita tak nak sebar video tu. Ada video dia. Kita tak nak main benda-benda macam ni. Betul? Bawan, Betul, dia orang terus pelantar apa semua boleh pula. Rambut apa, Datuk Seri Anwar. Bila Macam-macam. kita troll dekat Meli troll, melenteng naik view 1000 lebih. Betul. Okeylah, yang lain ni, yang lain aku tak naik kedah, aku nak tutup. Terima kasih banyak sebab yang naik tadi, ya. Terima kasih bagi gift kepada kawan-kawan kita kat sini. Terima kasih banyak, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Abang Wan, tak sempat. Tak sempat saya nak nyanyikan lagu angan-angan Abang Wan. Tak apalah lain kali. Nanti saya buat WTT Abang Wan. Saya nak cakap dalam ni kejap. Okey, Ya. 554 PRU 16 nanti undi kerajaan perpaduan InsyaAllah, insyaAllah. Tahun 2024 adalah bermulanya cahaya kita tahun depan, insyaAllah. Terima kasih bagi InsyaAllah. naik semua. Okey, terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Take care. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.